شهر رمضان يا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما datang Ramadan bulan penuh ampunan selamat datang Ramadan bulan penuh ganjaran mari kita menyambut dengan hati gembira mari kita menyambut dengan hati bahagia Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Sini kat sini. Jawi and Super Friends dengan lagu Marhaban Ya Ramadan. Terima kasih. Tutup mata menyanyi tadi tu. Ni kita hayati apa yang dinyanyikan oleh Jawi and Super Friends. Itulah Makcik Hayati tak terlibat dalam nyanyian tu. Makcik Hayati tak ada. Baik. Jawi and Super Friends guys. Alright, hari ini Sembang Sahur bersama dengan Haziq dan juga Fatin. Fatin tumpah lalu lah Haziq. Haziq kat sini. Fatin kat mana? Dia macam ni, senang. Oh, Fatin nak duduk kat sini. Oh, dia pilih side. Assalamualaikum semua. Sembang Sahur episod yang keempat hari ini Fatin dengan Haziq. Semalam Fatin juga. Fatin itu episod ketiga. Episod ketiga. Okay. Hari ini episod 4 kita buat satu episod baru dengan tajuk yang baru. Hari ini memang sangat-sangat menarik tajuknya sebab berkaitan dengan dakwah. Dakwah yang dilakukan oleh ramai orang sebenarnya. Secara fizikal dan juga digital. Betul. Kalau nak bercakap mengenai digital sekarang ni kan, ada juga antara rata-rata yang salah guna juga pengertian ataupun pelakon yang digunakan kadang-kadang boleh sampai aib dekat orang. Itu yang sebenarnya kita nak kongsikan hari ini bersama dengan tetamu kita kejap lagi, Haziq. Yeah, that's why setiap apa perkara yang kita lakukan akan ada etika. Betul. Kita kena ikut etika untuk kita pergi ke sekolah ada etikanya, kan? Untuk kita buat bisnes ada etikanya, dan untuk kita berdakwah pun ada etikanya. Fatin nak tanya dekat abang-abang band kita lah. Berdakwah dari segi melalui muzik, bagaimana sebenarnya? Abang Fi mungkin boleh kongsikan? Okey. Hey, how? Cek. Wow, dia cek macam itulah. Okey, berdakwah dari segi muzik bagi saya yang penting mesej tu lah. Kalau kita boleh mainkan muzik tu dengan alunan melodi yang indah, irama yang indah, rentak-rentak yang mengasyikkan ke dalam mesej-mesej lagu yang positif. Orang dengar, orang akan rasa positif. Orang selawat pada Nabi, memuji Tuhan, bagi saya itu tak ada masalah langsung. Betul. Dan itu lebih digalakkan lagi. Betul, pendekatan yang baik sebenarnya. Kalau kita dengar muzik tu, kita rasa macam terbawa-bawa dengan muzik tu kan? Maknanya dalam lagu tu lah. Dalam lagu tu ada nasihat dia. Ada nasihat. Muzik tu terapi kan? Muzik, yes. Setuju. Dia bila nama dakwah ni mengajak. So muzik ni boleh mengajak kepada kebaikan atau keburukan, positif atau negatif kan. Dan boleh memberi kesan pada yang batin dan yang zahir. Sebab tu ada muzik yang melalaikan. Ya, betul. Dan muzik yang memberi manfaat. Betul. Orang zaman dulu pun kalau dengar ahli muzik, pasal apa? Pasal selalu dikaitkan dengan yang kurang baik kan. Tapi kalau ahli muzik dia tu. Tapi sekarang boleh sekali ahli muzik tadi? Ahli muzik. Ahli muzik. Ahli kubur. Okey, hari ini untuk etika dakwah rasa macam pelik bila kita berdiri kat sini. Tak ada siapa yang nak terangkan kepada kita apa etika dakwah. Tegur-tukar Kedah apa? Tegur-tukar slang Kedah. Kita boleh. Kita slang boleh keluar. Boleh. Tapi sebenarnya ada orang yang akan bersama dengan kita. That's why kita akan bergerak ke sana sekarang ni untuk kita bersama dengan
Cak di sana. Kita rasa tak lengkap lah. Waalaikumsalam, Cak. Fatin. Saya tumpang lalu Lama sini. tunggu duduk tadi. Tak, kenapa tinggalkan Cak seorang-seorang kat sini ni? Bukan. Rasa macam, kenapa ni? Diorang ni Tadi dah sebab lupa kita kenal ke? lebih rapat dengan Jawi and Oh, Jawi Super Super Friends. Friends. Betul. Alhamdulillah. Tapi bila kita dah dapat apa jawapan daripada Jawi and Super Friends mengenai dakwah dalam lagu, kita nak terus borak dengan Cak sendiri pasal etika berdakwah. Okey. Sebab zaman sekarang, kalau kita tengok, semua orang, ramai orang yang cuba untuk memberikan kebaikan dan memberikan nasihat dekat social media. Betul. Jadi sebenarnya terima kasih kepada Haziq dan juga kepada Fatin, juga kepada ni Jawi dan Super Friend. Kalau Haziq dan Fatin nak tahu waktu mana Cak dalam rancangan Da'i pendakwah milenial musim ketiga dulu, inilah di antara lubuk-lubuk ilmu yang dapat untuk di dalam hujah-hujah dalam penyampaian kami tu. Dan juga ini jugalah orang yang berperanan yang menjadikan kami punya dakwah di atas pentas tu lebih menusuk. Dan ada muzik, dakwah ada muzik ni, masya-Allah, dia punya menusuk ke dalam hati tu, dia terus ada muzik. Masya-Allah. Ni kebalikan nostalgia Da'i dulu lah ni. Betul. Okey, jadi berbalik pada persoalan daripada Haziq dan juga Fatin, dan juga terima kasih dulu kepada sidang penonton setia rancangan Sembang Sahur. Jadi kita berterima kasih dan juga alhamdulillah Allah rezekikan kita untuk berada dalam episod keempat Sembang Sahur ini, di mana kita bincangkan berkaitan dengan etika berdakwah. Okey, tadi Haziq dah menyebutkan bahawa semua orang pada hari ini cuba nak menyampaikan dakwah, cuba nak berdakwah, nak menyeru. Sebenarnya memang itulah di antara sifat seorang Muslim. Okey, seperti mana yang Cak pernah bersembang sebelum ni, kita ni sebagai seorang manusia, kita ada 3 fasa yang perlu kita hadapi. Yang pertama adalah fasa seorang Muslim, yang keduanya fasa seorang mukmin, dan yang ketiganya adalah seorang fasa kepada muttaqin, iaitu orang yang bertakwa. Jadi sampai ke fasa mukmin dan juga muttaqin ni kena sampai dulu pada fasa Muslim. Dan disebabkan itulah dalam surah Ali Imran ayat 110 Allah menyebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah kata, sesungguhnya kalian, siapa kalian tu? Allah kata merujuk kepada umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad? Kita semualah. Haziq, Fatin, Jawi in Super Friends, dan juga pada sidang penonton kita yang semuanya Islam ni adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada kalangan manusia-manusia yang lainnya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kata kita ni terbaik? Sebab apa? Ta'muruna bil ma'ruf, Allah kata. Sebab maksudnya? Kita ni mengerjakan benda-benda kebaikan. Dalam ayat tu Allah kata apa? Allah mengatakan bahawa kriteria pertama kita sebagai seorang Muslim yang sebaik-baik umat tu, yang pertama sekali adalah kita kena membuat ataupun kita kena beramal dengan benda makruf. Bukan kita ajak orang lagi, tapi kita dulu. Kita dulu memperbaiki diri kita, melakukan kebaikan. Dalam masa yang sama kita ajak orang juga amar makruf. Dia ada step lah. Dia ada step dia. Jangan kita terus kita tak elok lagi. Kita pun sendiri mungkin solatnya masih lagi tinggal, tapi kita pula nak ajak orang solat. Maka tak jadi. Okey. Kriteria yang kedua pula Allah kata apa? Tanhauna 'anil munkar. Dan dia juga mengelakkan diri dia daripada melakukan benda-benda kemungkaran, maksiat. Dalam masa yang sama, baru dia ajak orang lain jangan buat benda-benda kemungkaran dan juga maksiat. Okey. Dan seterusnya, yang terakhir sekali, Allah kata apa? Wa tu'minuna billah. Ini adalah kriteria paling penting. Dia kena beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kalau dia hanya melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, tapi tak beriman kepada Allah, maka sama saja dengan orang yang non-Muslim. Sebab itu nak membezakan, kita kena beriman pada Allah, maka pada saat itu barulah kita ini yang tergolong di dalam golongan orang sebaik-baik umat di kalangan manusia yang lain. Ingat, Allah kata sebaik-baik umat adalah umat Nabi Muhammad. Maksud dia kita ni lebih baik pada umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa dan sebagainya. Dan disebabkan itulah tak pelik sekiranya kita umat Nabi Muhammad merupakan umat yang pertama akan menjadi penghuni syurga. Wow, cukup kompleks dan juga padu dia. Rasa macam dah sampai kesimpulan. Sebab kita dah dengar, rasa macam kita dah dapat belajar macam-macam. Betul. Itu baru kita sentuh berkenaan dengan pengertian. Belum lagi kita masuk dakwah lagi. Betul. Tapi Cak, kita nak sentuh juga mukadimah kan. Kita nak sentuh juga mengenai etika. Kadang-kadang ramai dalam kalangan kita tak faham. Berdakwah juga kita perlu ada peranan, masing-masing, ilmu juga. Kita tak boleh nak rasa kita dah ada ilmu sikit, kita nak pergi berdakwah terus nak sebarkan dengan cara yang kadang-kadang ada kelonggaran daripada segi adab, kalau boleh diperincikan. Okey, jadi sebenarnya dalam surah, kita dah masuk berkaitan dengan topik dakwah kita lah, etika berdakwah. Pertama sekali, kita kena faham apakah itu yang dimaksudkan dengan dakwah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut banyak kali berkaitan dengan perkataan ud'u. Ud'u ni maksud menyeru.
Dalam masa yang sama, ud'u ini juga boleh dikaitkan dengan berdoa, memohon, meminta. Sebab dalam Al-Quran Allah ada sebut, ud'uni astajib lakum. Pohonlah, mintalah, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan memakbulkan. Bermaksud kat sini, kalau kita ni betul-betul nak jadi seorang yang penyeru, seorang da'i, seorang pendakwah yang hebat, cara kita itu seperti mana kita bila-bila berdoa. Ada tak kita berdoa pada Allah, ya Allah, kita minta dengan cara yang kasar-kasar pada Allah? Tak. Sama juga dalam kita berdakwah. Tak boleh menggunakan perkataan-perkataan yang kasar. Sama juga bila mana kita berdakwah, kita akan menggunakan kelembutan dalam bentuk tata bahasa kita. Ya Allah, aku memohon padamu. Ya Allah, aku meminta padamu. Ya Allah, aku berlindung denganmu. Macam tu juga kita bila mana di dalam berdakwah. Kita tak boleh menggunakan, kau kena buat macam ni. Kau kena buat macam ni. Sebab itu dah pun menyimpang dengan maksud sebenar dakwah. Dakwah bermaksud menyeru. Kita bukan hakim, kita bukan qadi, orang yang menjatuhkan hukuman. Itu benda yang kita kena faham. Dan juga lebih kepada mengajak. Ya, betul. Kita kena mengajak. ajak. Jadi kita nak ajak seseorang, kita nak ajak. Contohlah kalau kita nak ajak seseorang tu pergi makan. Betul. Jomlah kita pergi makan. Kita cakap dengan baik. Betul. Dan bila kita nak mengajak orang untuk buat kebaikan pun, kita jomlah, marilah kita buat kebaikan. Betul. Jangan kita, hang ni buat benda jahat Jadi ni. memaksa pula. Hang ni buat benda jahat ni. Hang ni tak boleh geng aku. Yang tu dah maksud kita dah menyimpang lah dalam maksud erti kata sebenar dakwah. Sebab tu ramai sekarang ni, Fatin, Haziq, satu benda yang kita seronok sebenarnya bila mana dalam, sebagai contoh kita tengok dalam media sosial. Ramai orang yang dah mula menyintai dengan benda-benda yang berbentuk dakwah, benda-benda berbentuk ilmu dan sebagainya. Namun begitu, kadang-kadang ada segelintir daripada kalangan pendakwah-pendakwah muda khususnya, ada juga segelintir daripada pendakwah-pendakwah yang dah tak muda, menggunakan bahasa-bahasa yang kadang-kadang menyebabkan orang terguris hati, dan akhirnya apakah kesan akhirnya? Menyebabkan orang yang kita ataupun target kita dakwah tersebut menyimpang. Dah tak nak dah ikut dakwah ataupun terpikat dengan Islam itu sendiri. Tapi kalau digunakan alasan macam, memang cara saya macam ni. Tapi kena belajarlah. Sebab itulah kalau kita tengok kan, Haziq, Fatin dan juga sidang penonton sekalian, kalau kita tengok kan, kita selami balik, kita baca kitab-kitab lama, kita tengok sirah-sirah para ulama-ulama silam, para mujahid, para faqih. Mereka benda pertama sebelum mana mereka belajar tentang ilmu berkaitan dengan fiqh ke ataupun ilmu tentang tasawuf ke, mereka pasti akan belajar tentang adab terlebih dahulu. Itu perkara pertama yang perlu paling penting dipelajari. Apa gunanya kita ilmu tinggi, kan? Kita ilmu tinggi, tapi sampai satu masa kita merendah-rendahkan orang lain. Kita juga tak hormat dengan guru kita. Di manakah keberkatannya? Sebab tu para ulama menitik beratkan konsep adab terlebih dahulu. Barulah kepada ilmu. Baik. Kita terpukau sebenarnya mendengarkan itu baru mukadimah ya. Macam ceramah dekat masjid seronok. Sebab pengertian tu sangat dekat, kita faham betul-betul kan. Baik, kalau ada penonton di rumah juga nak ada soalan nak diajukan kepada Cak ke Haziq ke siapa-siapa kan, boleh terus ke Facebook kita di Sembang Sahur TV3. Kita akan panjangkan dekat tetamu, bukan Cak je hari ni. Sebenarnya kita ada lagi seorang. Tetamu yang sangat-sangat hebat bagi saya anggap sebagai abang. Hari ini akan bersama dengan kita, dan anda boleh tanya apa saja soalan berkaitan etika berdakwah. Betul. Apa anda nak faham, apa anda nak tahu mengenai dakwah, anda boleh tanyakan sekarang ini di Facebook Sembang Sahur dan juga di Instagram Sembang Sahur. Okey. Jadi Haji, tadi kita dah ada dakwah dalam bentuk muzik. Betul. Kita dah ada dakwah dalam bentuk masjid surau. Kita dah ada dakwah dalam bentuk wawancara, temu ramah dan juga program-program wawancara sebagainya. Betul. Kita juga ada satu lagi metod dakwah tu. Metod apa? Metod apa? Itu kejap lagi kita akan kongsikan. Jangan ke mana-mana, kena terus bersama kami Sembang Sahur TV3. Kembali selepas ini. Kembali sebentar. Sembang Sahur di bulan Ramadan, seikhlas hati hanya di TV3. Menyembang Sembang Sahur, berbagai topik diskusi sepanjang bulan Ramadan, hanya di TV3. Jawi and Super Friends, thank you guys. Terima kasih. Kembali bersama Sembang Sahur, Haziq, Fatin, Da'i, Luqman ataupun Cak. Tadi kita, Berterus. Ini kita ada satu metod dalam memberi dakwah. Betul. Dan metod dakwah tu apa tadi? Tadi kita dah sembang tadi dengan Jawi Super Friend, dakwah menerusi muzik. Betul. Macam Haziq dan juga Fatin wawancara. Cak Masjid Surau. Kita nak pergi kepada metod yang berikutnya,
lakonan. Lakonan. Orang panggil naga. Dragon. Kita nak kenalkanlah tetamu kita. Tak lain dan tak bukan Adam Khoury. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat lah Fatin? Sehat Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dengan cerita apa baru balik daripada berniaga tadi? Ya, terus ke sini. Terus ke sini. Perkembangan sekarang tutup ni. pukul 10, saya terus pecut ke sini. Kira Ramadan ni berniaga, puasa dengan keluarga, tak ada apa-apa lakonan Tak kita ada aktiviti. Sebab sekarang nak cari pekerja memang payah. Jaga sendiri lah. Jaga sendiri lah. Saya buka bus sini, saya tutup bus sendiri. Tapi berniaga baju. Abang berniaga Baju. Kurta yang saya pakai sekarang ni. Dan ada design baru. Dan baju ni saya design sendiri. Allahuakbar. Jadi sebenarnya ni pun salah Itu satu dakwah juga? dakwah juga tu. Saya ambil dakwah baju idah ni. Dia capat. Capat. Yes. Betul. So bila orang pakai dia selawat dulu. Tapi okey. Tadi kita ada borak masa kita off air, kita ada borak pasal apa yang Abang Adam ada cakap masa mula-mula memeluk Islam dulu. Apa dia cak? Abang Adam dulu pernah saya terbaca dalam satu artikel, Abang Adam pernah mengatakan bahawa Abang Adam terpaut dengan Islam ni sebabkan oleh Islam itu sendiri, bukan disebabkan oleh orang Islam. Kenapa Abang Adam berkata begitu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Okey. Kalau saya nak masuk Islam kerana orang, saya rasa saya tak masuk Islam. Sebab sekeliling saya tak menunjukkan dia Islam dan tidak mengajar saya sebagai Islam. Okey, dan saya tak dapat belajar apa-apa daripada orang sekeliling. Apa yang saya belajar mengutuk, mengumpat, menghentam, itu. So, bila saya nekat nak masuk Islam kerana Islam itu sendiri dan kerana Allah, yang penting kerana Allah, saya rasa saya lebih tenang. Saya tak perlu nak menuding jari pada sesiapa bila kita dalam kesusahan atau dalam stres. Kita tak payah tuduh orang. So, kita yang pilih jalan ni, lillah ta'ala. Dan dakwah adalah mengajak untuk buat kebaikan. Menyeru. Ya, menyeru untuk kita buat kebaikan. Tapi apa cara Adam Khoury yang saya nampak dekat Facebook, dekat social media, Abang Adam selalu akan reply apa yang orang tanya dekat Adam, dekat social media, reply dengan jawapan. Itu juga adalah satu dakwah. Betul. Bila kita menjawab komen orang. Dan orang mungkin tak faham apa yang abang buat kan. So bila abang reply untuk sesuatu komen tu, abang akan kaji dulu ataupun macam rujuk kepada ustaz dulu. Sebelum saya reply, saya inna amalu biniat. Okey. Kita reply dengan beradab dulu. Betul. Saya tak nak hentam dia, tapi saya nak berkongsi ilmu dengan dia. Kalau saya hentam dia, dia tak dapat belajar, saya pun tak belajar apa-apa. Jadi kalau saya komen dengan cara adab, dengan cara berkhidmat, at least dia berfikir, aku ni hentam dia ni. Takkan dia tak marah aku? So, bila kita reply macam tu, in the end of the day, dia akan fikir, okeylah, apa dia nak tulis, dia akan fikir dulu. Reverse psychology lah orang kata kan. Exactly. Pendekatan yang sangat perlahan tapi dekat dengan hati siapa yang komen. Kadang-kadang orang jadi tak rasional dalam ikutkan perasaan kan untuk kita nak betulkan seseorang. Kadang-kadang kita pun tak betul juga. Tapi itulah antara senario-senario di media sosial sekarang ni. Kadang-kadang tak fikir dulu sebelum komen. Betul, ada ramai. Itu biasa. Badam, saya ada soalan Badam. Sebab saya bila kat sekolah kan. Bila Chan duduk kat sini kan. Bila Chan duduk kat sini kan. Rasa macam yalah kan kita duduk tengok cerita-cerita duduk sebelah dragon kan. Okey, adik hold dulu soalan. Kita nak pergi ke Masjid Jami' Sultan Abdul Samad. Bersama dengan Ustaz Zarifi dah bersedia pun nak kongsikan dengan kita antara situasi di sana. Silakan. Adik Cak sabar. Okey, boleh. Lepas saya tu nak tanya ni apa metod dakwah si berlakon ni kan. Lakonan. Lakonan. Ramai sekarang ni kan ramai juga orang YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kami tentunya sembang sahur. Kami berada di Masjid Jami' Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur. Dan saudara, kenapa kita memilih lokasi ini malam ini? Tentunya saudara, ziarah masjid kami pada malam ini. Masjid ini mula beroperasi pada tahun 1909. Maknanya lebih kurang tahun ini, tahun 2022, masjid ini telah pun beroperasi sekitar 113 tahun dan inilah merupakan antara masjid tertua di Kota Raya Kuala Lumpur. Baik, saudara penonton,
tentunya malam-malam indah di dalam bulan Ramadan ini, marilah kita hiasi dengan amalan ibadat. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan pengharapan ikhlas kerana Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, saudara penonton, kami telah pun sampai di Masjid Jami' Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur pada petang tadi lagi. Antara program yang telah pun kita jalankan bersama-sama dengan pihak pengurusan masjid, iaitulah kita mengedarkan, mengagihkan bubur lambuk kepada para tetamu kita, kita menyantuni warga kota, dan kemudian kami bersama-sama beriftar di dataran Masjid Jami' di sini. Alhamdulillah cukup meriah sekali dengan semangat ukhuwah itu, dan seterusnya dilanjutkan pula dengan salat maghrib, kemudian salat Isyak berjamaah, dan kemudian bersolat sunat tarawih sebanyak 20 rakaat dan ditutup pula dengan solat sunat witir. Dan malam ini kami lanjutkan pula dengan program Tadarus Al-Quran. Malam ini kita membaca surah Al-Kahf ataupun surah Al-Kahfi. Baik, saudara penonton, bersama-sama dengan saya pada malam ini Ketua Imam Masjid Jami', iaitulah Ustaz Yahya Mahyuddin bin Utuh Said, yang merupakan nakib dan ketua imam di masjid ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Penat sikitlah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh berkongsi dengan para penonton kami. Masjid Jami' Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur berada di tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur. Bagaimana Ustaz menyusun program untuk menyantuni warga kota khususnya pada bulan Ramadan ini Ustaz? Alhamdulillah, rakan-rakan semua para penonton sekalian. Alhamdulillah, kita pada Ramadan kali ini, Ramadan setelah pandemik, tapi kita cuba sebaik mungkin menyantuni gelandangan, menyantuni musafir, menyantuni semua kaki tangan yang bekerja, bank dan sebagainya. Jadi kami santuni mereka dengan pelbagai program pengimarahan. Antaranya sudah tentu berbuka puasa, apa orang kata, menyediakan bubur lambuk selepas asar, dan juga ketika berbuka kita ada tazkirah dan sebagainya. Bahkan sehingga malam lah, selepas tarawih 20 rakaat disambung dengan tadarus dan sebagainya. Dan malam ni Ustaz Zarifi, kita ada ditemani dengan 2 kumpulan daripada Kelab Cinta Rasul dan juga Pusat Tahfiz Madrasah Mafatihul Ulum. Alhamdulillah. Ustaz, Masjid Jami' Sultan Abdul Samad juga merupakan sebuah masjid ikon pelancongan. Jadi tentu sekalilah masjid ini mempromosikan keindahan Islam. Jadi mungkin Ustaz boleh berkongsi apa strategi yang Ustaz lakukan, dan para penonton, beruntung masjid ini kerana diketuai oleh orang muda ini. Masya Allah. Terima kasih, betul Ustaz Zarifi. Subhanallah, kita agak sedih sedikit apabila berlaku pandemik kita tak dapat nak meneruskan aktiviti pelancongan, sebab masjid ini antara masjid pelancongan yang menyantuni bukan Islam dan juga pelancong luar negara. Setiap hari kurang lebih 300 ke 500 orang. Dan bagaimana kita menyantuni mereka? Kita akan bawa mereka berjalan dan mengetahui tentang sejarah masjid ini. Masjid pertama, masjid negara dulu 1907, 1909 mula beroperasi, dan kita tanah perkuburan pertama dan macam-macam lagi. Akhirnya apabila mereka masuk ke dalam Dewan Solat ni, kita tunjukkan Kaabah itu apa. Kita ceritakan tentang suasana ibadah, rukun Islam dan sebagainya kepada mereka. Serahkan hidayah itu urusan Allah, tetapi usaha kita mendekatkan mereka kepada ajaran Islam itu kita cuba sebaik mungkinlah, insya-Allah. Masya Allah, saudara penonton, saya begitu teruja mendengar taklimat yang diberikan oleh Ustaz. Dan tentunya saudara, bila kita sampai di Kota Raya Kuala Lumpur, jangan lupa saudara, kita singgahlah di Masjid Jami' Sultan Abdul Samad ini untuk kita bersalat, bermunajat dan sebagainya. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh berkongsi juga. Tentunya masjid ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Secara ringkas Ustaz. Ya. Hidup di tengah-tengah masyarakat Kota Raya. Subhanallah, mempunyai ragam dan situasi yang berbeza, tetapi kami sangat bersyukur mereka sayang masjid, masjid juga sayang masyarakat umat Islam dan bukan Islam di tengah bandar ini. Baik, saudara penonton rahmati Allah sekalian, tentunya Ramadan mengajarkan kepada kita, hidup kita jangan terpisah dengan masjid.
cari barakah, cari hidayah, cari bimbingan Allah. Tentunya masjid merupakan tempat untuk kita mencari kebaikan. Saudara, terima kasih. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat. Kita kembali ke Seri Pentas bersama sahabat saya, Haziq, Da'i Luqman dan Fatin. Terima kasih Ustaz Zarifi yang berada di Masjid Jami' Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur. Bila kita sebut tentang masjid ni, masjid ni jugalah di antara orang kata tempat paling cantik untuk berdakwah. Tempat paling kemas lah kalau untuk kita berdakwah. Dengan tazkirah, dengan khutbah, kelas, apa semua dekat satu tempat tu. Jadi Abadam nak tanya satu soalan lah Abadam. Abadam kan dah berkecimpung lama dalam arena lakonan ni kan. Jadi bila mana Abadam ni pun dah kepada Islam ni. Jadi lakonan dengan dakwah ni, bagaimana Abang Adam sendiri nak gabungkan kedua ni agar nampak cantik di mata kita, Abang? Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dakwah ni luas. Okey, semua orang adalah pendakwah, semua orang adalah pendai. Cuma ikut cara masing-masing macam mana nak berdakwah. Saya kalau nak berdakwah dalam filem tak boleh sebab saya kebanyakan saya pukul orang. Saya sebab orang. Dragon mah. Saya dragon mah. Kan? Lu datang orang pukul bantai mah. So cara saya tak betul. Okey, kalau saya buat watak baik mungkin saya boleh buat boleh berdakwah, tapi cara saya adalah luar daripada lakonan. Okey. Luar daripada contohnya okey, kalau kita post salah satu apa-apa pun kita post, sedikit banyak kita kena berdakwah. Dakwah contohnya sekarang ni okey, assalamualaikum, itu dakwah. Dah makan belum? Itu dakwah sebab kita tanya orang, kita tanya kebaikan orang, kita doa yang baik untuk orang, malaikat aminkan doa kita dan kita pun sama dapat doanya. So kadang-kadang macam okey, contoh saya sekarang ni ada seorang orang Malaysia kerja kat Australia. Dia nampak saya post pasal Islam. Sanggup ambil cuti daripada Australia balik Malaysia, jumpa saya, nak saya Islamkan dia. Wow, Masya-Allah. So saya Islamkan dia. Lepas Islam dia alhamdulillah brother, thank you very much, saya dah Islam, balik Australia. Kerja. Alhamdulillah sampai sekarang saya dah Islamkan 22 orang. Masya-Allah. Hebat ni. Daripada Malaysia dan juga Australia. Dia kadang-kadang memberikan satu tempelak kepada dai-dai muda ataupun dai-dai yang dah memang digelar ataupun memang lahir dari Islam. Kita cuba pertanyakan baliklah pada diri kita kan, kepada semualah yang menonton ni, mungkin kita ni juga di antara dai-dai muda ni, berapa ramai dah kita Islamkan orang. Allahu Akbar. Cak sendiri pun masya-Allah tak ada lagi rasanya. Tapi itu mungkin satu impian yang mungkin boleh dicapai oleh semua para pendakwah lah. Tapi macam yang Abang Adam cakap tadi, pendakwah ni adalah semua orang. Semua orang Islam boleh jadi pendakwah dan dai untuk kita mengajak orang buat kebaikan. Dan kita nak sambung cerita pasal etika berdakwah kejap saja lagi sebab mungkin ada orang yang pandang siapa orang tu dulu baru dia nak terima nasihat orang tu. Betul. Adanya tu. Kan, ada kan, mungkin ego, mungkin belagak kan. Okey, kita akan bercerita pasal satu kejap saja lagi sebab kita nak berehat seketika. Ya. Kembali selepas ini dalam Sembang Sahur. Sembang Sahur di bulan Ramadan, seikhlas hati hanya di TV3. Menyembang-nyembang Sembang Sahur, berbagai topik diskusi sepanjang bulan Ramadan, hanya di TV3. Kembali bersama Sembang Sahur, Haziq, Fatin, Da'i Luqman dan juga Adam Khoury hari ini bercerita pasal etika dakwah. Betul. Kan? Dan kita nak baca soalan daripada kita anda. nampak dah ada banyak dah soalan-soalan daripada penonton kita. Terima kasih kita ucapkan dulu. Kita mulakan dengan Gani Don lah kan. Tak nak baca yang Nabila Nawawi kata, cantik Fatin malam ni. Masya-Allah. Terima kasih. Okay. Kita mulakan dengan Gani lah. Saya Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya bagaimana pandangan Ustaz berdakwah berupa aurat berangkai. Bukan aurat, surat. Surat. Maafkan saya tak nampak. Apa. Berupa surat berangkai. Adakah juga ia menepati cara-cara berdakwah yang dituntut? Surat Sekian. berangkai. Assalamualaikum. Dia macam ni sekarang ni, kalau orang macam tulis dekat WhatsApp sebarkan kepada 5 orang. Sila sebarkan kepada 5 orang. Kalau tak esok anda meninggal. Ada juga kadang-kadang benda macam tu kan. Takut dengar. Jadi sebenarnya dia ada juga yang katakan okey kalau janganlah kita ni kedekut kredit lah untuk berkongsikan. Okey. Sebenarnya macam ni. Dia sebenarnya kita ni dalam berdakwah kita tak boleh nak paksa orang untuk terima. Sebab itu juga merupakan salah satu pada etika dalam berdakwah. Dalam surah An-Nahl ayat 125 Allah sebut dah tentang 3 etika dalam kita berdakwah. Salah satunya kita ni kena faham hidayah dan juga
kesesatan itu semuanya datang pada Allah. Allah tahu orang ni aku akan sesatkan ataupun orang ni aku akan bagi hidayah. Itu urusan Allah. Jadi bila mana kita buat dakwah secara surat berangkai ni, alhamdulillah bagus. Satunya memang dia tu yang pertama sekali dia nak berdakwah itu cukup bagus. Cuma kadang-kadang kepada sidang penonton sekalian, pastikanlah kalau macam ada hadis-hadis yang dikongsikan ataupun ada kalam-kalam ulama yang dikongsikan tu, kita perlu selidiki terlebih dahulu. Kadang-kadang ada orang ni main petik je. Lepas tu dia letaklah ini daripada Imam Syafi'i, ini daripada Imam Ghazali. Sedangkan Imam Ghazali, Imam Syafi'i tak pernah menyebut pun. Ada juga yang berkongsikan hadis tapi hadis-hadis yang palsu. Ada juga yang forward lagi. Forward. Kemudian di forwardkan. Kita takut apa? Kita takut ilmu-ilmu yang tak betul ini terus disebarkan menyebabkan akhirnya orang makin keliru. Maknanya ilmu sesat sekarang ni senang untuk disebarkan. Betul. Dengan satu klik saja, forward je dah boleh sampai. Betul. Sebab tu kadang-kadang kita risaulah. Sebab kita kadang-kadang bila mana yalah kita kan duduk dalam banyak grup taman lah, grup jiran lah, grup family lah. Kadang-kadang ada benda yang kita tengok ini bukan Nabi kata, ini bukan Imam Syafi'i kata. Jadi kalau kita yang ada ilmu ni, kita perlu menegur. Wajib kita menegur. Sebab apa? Sebab itu salah satu daripada hak enam hak seorang Muslim ke atas Muslim yang lain. Bila mana seorang saudara yang melakukan kesilapan, dia perlu untuk menegur. Bercakap pasal tegur kan, Fatin? Cak, Abang Adam, ada orang yang memilih orang untuk tegur dia. Kalau kononnya orang ni bukan level dia, jangan tegur saya. Contoh, ada orang yang begitu. Mungkin Abang Adam boleh ceritakan dan jawab sikit soalan tu mengenai memilih orang untuk dia menerima nasihat. Macam tu ya. Menerima dakwah. Masya-Allah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Syafi'i, sekiranya orang itu menegur kamu di khalayak yang ramai, bermakna dia menghina kamu. Kalau orang itu menegur awak secara personal, mana dia menasihati awak. So kita nak tegur orang ataupun nak sampai satu dakwah pada seseorang, jangan tengok siapa yang bercakap, tengok apa yang dia cakap. Tengok apa yang dia sampai. So kita ambil lah yang tu. Kalau kita nak berdebat dengan orang, cukup ke ilmu dekat dada nak berdebat? Kan? Ahmad Didat berdebat dengan ramailah, tapi dia menang sebab dia ada ilmu. Dia berdasarkan Quran dan hadis. Kita ni siapa? Betul. Macam mana kita nak berdebat dengan orang? Sedangkan kita rangkai pun tak kuat, tak kukuh lagi, macam mana kita nak berdebat? Jadi tengok apa yang dia cakap. Jadi yang menariknya tentang apa yang dikongsikan oleh Abang Adam tu berkaitan dengan tengok apa yang dinasihatkan tu. Jadi Cak cukup tertarik nak berkongsikan satu kisah yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Waktu tu Sayyidina Umar ni jadi khalifah. Kita tahu bahawa Sayyidina Umar ni salah seorang yang suka jadi spy tengah-tengah malam, spy siang-siang, berlakon macam orang biasa-biasa, keluar melihat pada rakyat jelata kan. Pada suatu hari, Sayyidina Umar ni dia bertemu dengan seorang hamba, budak kecil yang merupakan hamba sedang mengembala kambing tuan-tuan dia. Dan datanglah Sayyidina Umar kepada si budak tersebut untuk test. Sayyidina Umar ni dia suka test orang. So dia jumpa dengan budak tu, kata, "Wahai budak, wahai hamba, apa kata kau jualkan kepada aku, jual, bukan bagi, jualkan kepada aku seekor kambing kan untuk aku bawa balik." Apa kata si budak tu? Budak tu kata, tak boleh, sebab ini adalah kambing kepunyaan tuan aku. Kalau kau nak beli, kau kena jumpa dengan tuan aku. Tapi apa Sayyidina Umar kata? Tak apalah, tuan kau tak tahu pun kalau kau jual kat aku. Kan, kau bagi aku. Apa kata budak tersebut? Dia kata, memang tuan saya tak tahu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Maka pada saat itu, apa yang berlaku? Sayyidina Umar, seorang khalifah pada saat itu, dia telah memerdekakan budak tersebut. Allah Akbar. Nampak? Sayyidina Umar yang agung pun, dia menerima nasihat. Tak melihat kepada siapakah orang yang memberi nasihat tersebut. Itulah dakwah sebagai cara lah. Dengan cara begitu pun dakwah tu sampai. Betul. Cak, kalau boleh dijawabkan, dikongsikan juga, kalau kita berdakwah ini untuk orang luar yang mungkin kita tak kenal, kita nak salurkan kebaikan dekat semua orang, macam mana pendekatan yang kita buat untuk kita dahulukan keluarga kita? Okey. Jadi sebenarnya kalau kita sebutkan tentang dakwah ni, sebenarnya kita dalam etika berdakwah ini sendiri pun dia sebenarnya perlu ada peringkat demi peringkat. Sebagai contohnya, pertama sekali, yang paling penting dakwah untuk dia sendirilah. Sebab kadang-kadang kan kita tengok tadi ayat 110 surah Ali Imran pun Allah kata apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Maksudnya kita melakukan dulu kebaikan. Yang keduanya, kita perlu lihat balik kepada sirah Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW pada awal-awal dakwah baginda. Nabi tak terus pergi kepada khalayak ramai mengatakan bahawa ittaqullah, bertakwalah pada Allah, berimanlah kepada Allah, tak. Tapi Nabi mendekati keluarganya terlebih dahulu. Jadi kita ni kalau benar nak berdakwah ikut cara Nabi, maka pada saat itu tengok macam mana cara Nabi kita dakwah. Dengan ahli keluarga kita dulu kan. Kita dekati, tengok ahli keluarga kita pun mungkin masih lagi ada yang tak solatnya tak dijaga. Maka pada saat itu kita ajak mereka untuk solat dan juga sebagainya.
Dan Abang Adam menggunakan cara begitu? Saya baiki diri dulu. Okey. Baiki diri dengan tengok keluarga saya dulu. Baru kita kongsi dengan orang luar, baru bagi nasihat pada orang luar. Sebab kita tak perfect. Betul. Kita tak sempurna. Jadi kita selalu buat salah. Insya-Allah hari ini buat salah, besok pun akan insya-Allah buat salah. Betul. Tak pernah larilah. Takkan lari. So kita lihat diri kita, cermin diri kita untuk kita tahu apa kesalahan kita untuk kita perbetulkan sebelum kita betulkan orang. Betul, setuju sekali. Kita ada macam-macam lagi nak dikongsikan, panjang lebar sebenarnya kan. Ya, Kita baru betul. Kita tiba-tiba dah nak habis. Betul, tapi kan tapi kita nak kongsikan juga dengan penonton Sembang Sahur antara idea kalau menu-menu nak bersahur ni Aziz kan. Kita nak bersama dengan segmen Jom Masak. Kita nak mempersilakan Chef Fikri. Dengan ayam ungkep. Ungkep. Wow. Ayam ungkep ada sebutan itu. Ungkep. Itu tanya Aziz. Ungkep. Ayam ungkep. Jom kita tengok Chef Fikri. Jom masak. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke dalam segmen Jom Masak. Jadi, untuk kita nak makan sahur ni, saya nak kongsikan menu yang mudah kita buat dekat rumah. Dia punya rasa memang macam ni lah, kita nak buat ayam ungkep. Jadi bahan-bahan dia mudah saja. Saya gunakan bawang merah, bawang putih, kunyit hidup, halia, serai, asam keping, jintan manis, biji ketumbar, ayam dan juga cili kering. Yang pertama sekali, potong bawang merah, potong bawang putih, potong halia, masuk dalam kita punya batu lesung, tumbuk. Yang ini saya dah sediakan tadi. Yang pertama sekali, panaskan sedikit minyak. Lepas tu, jadi kita akan masukkan di bahagian dalam ni menggunakan api yang perlahan saja. Ini pun betul, kena ingat. Minyak kalau boleh jangan terlampau panas. Terlampau panas ni nanti bahan-bahan yang kita tumbuk ni dia senang hangit. Lepas tu dia tak sempat dia nak keluar dia punya bau tu. Sambil-sambil ni kita tumbuk jintan manis dan juga kita tumbuk biji ketumbar. Tak payah sangat pun tak apa. Resipi ni mudah sangat-sangat. Okey. Adik. Kita tumbuk ni. Dia orang kata apa, separuh-separuh lumat macam tu. Tak perlu lumat sangat. Kalau lumat sangat tu kita pakai serbuk. Ini kita separuh-separuh lumat macam ni. Kita masukkan terus. Biar naik dia punya bau dia. Aroma rempah dia. Wangi. Masa ni masukkan ayam. Kena ingat, masukkan ayam ni jangan masuk air dulu. Kita nak keluarkan dia punya jus tu, kita masukkan ayam macam ni. Masukkan terus ayam, tak perlu masukkan air lagi. Kalau kita masukkan air dulu, ayam ni dia lambat sikit dia nak keluarkan dia punya jus tu. Jadi kita nak ratakan juga kita punya ayam ni bersama dengan rempah-rempah yang kita dah tumbuk, yang kita dah masuk bahagian dalam. Jadi adalah rasa kat situ. Sempat khasiat-khasiat kunyit hidup, sempat khasiat-khasiat rempah ni dia menyerap dalam ayam. Itu yang paling penting. Masak betul-betul macam ni lah kita kena tahu. Sambil tu kita titikkan serai. Kalau tengok resepi dia tulis titik. Titik tu apa? Titik tu adalah kata nama untuk ketuk. Ketuk masuk bahagian dalam satu. Lepas tu asam keping. Tak ada masalah. Kalau ada, masukkan saja. Ni nak bagi warna sikit. Dia letakkan cili kering. Kita hiris halus. Masuk dalam. Baik, kita masukkan garam sedikit supaya sempat ayam-ayam kita ni dia resap rasa garam ni. Lepas tu dengan gula sedikit. Barulah sebelum kita tutup, sedikit je air kita masukkan. Jangan sampai separuh dan jangan penuh sangat. Kita nak bagi basah saja bahagian bawah dia. Kita nak bagi basah. Kita kacau. Ingatlah, ayam ni bila kita masak, bila kita tutup, sebenarnya dia lagi cepat masak. Saya gunakan periuk kaserol. Sebab apa? Yang saya gunakan ni dia ada
titik-titik di bahagian atas ni, penutup ni, supaya dia punya nutrisi jatuh balik, masakan saya tak kering. Kalau nak teringin juga pakai macam saya pakai ni, scan QR code kat bawah ataupun layari www.wowshop.com.my. Jadi kita tutup. Lebih kurang 5 minit sampai 10 minit lah. Tengok api macam mana kita buka, tengok berapa banyak yang kita masak. Jadi kita punya ayam ungkep dah pun siap. Kena ingat, nak masak ayam ungkep ni kena tutup. Sebab kalau tak tutup, dia tak nama ayam ungkep, dia nama ayam je. Ni kita dah siap dah. Jadi kita akan terus hidang. Bau ni silap-silap, semua orang boleh bangun tidur. Kadang-kadang kita masak sedap ni, bau tu sendiri boleh kejut adik-beradik kita dengan kaum kerabat keluarga kita. Jadi kita pun dah siap kita punya ayam ungkep. Tutup api. Inilah dia kita punya ayam ungkep. Kena cuba dekat rumah dan kita jumpa lagi selamat berpuasa. Menyembang-nyembang sembang sahur, berbagai topik diskusi sepanjang bulan Ramadan. Hanya di TV3. Terima kasih. Masih lagi kesal bersama Sembang Sahur. Baik, kita nak terus laju sikitlah di hujung-hujung ni kan, sebab kita nak kongsikan banyak lagi. Kita ada soalan daripada Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum pengacara Haziq dan Fatin, Dai Luqman dan tetamu jemputan Abah Adam. Mengapakah dalam menyampaikan dakwah seseorang pendakwah itu dilarang mencerca orang bukan Islam, terutama melibatkan ibadat mereka? Mohon pencerahan. Terima kasih. Mungkin Abah Adam nak kongsikan juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Nabi larang. Okey, Nabi pernah bangun menangis bila nampak jenazah orang kafir lalu. Jadi Nabi tak ajar kita hina agama lain. Saya sendiri pun bila saya dah Islam pun saya tak pernah hina agama saya. Dan saya bawa itu ke sekarang saya. Cuma saya tak bolehlah ikut apa yang lepas yang saya buat. Betul. Jadi kita kena ikut apa yang Nabi suruh. Kan? Nabi sendiri pun tak larang. Nabi menangis bila melihat orang kafir meninggal. Kita pernah tak? Tanya diri sendiri lah. Ya. Betul. Tak pernah. Betul. Apa yang kita cakap? Tak apa, biar pi ya. Betul. Tambah-tambah pula ada juga kan Badam kan yang jenis kata mampus pilah kat dia. Kadang-kadang sampai tahap tu. Menyebabkan kita kadang-kadang menyebabkan dalam masa yang sama tak sedar kita tu rupanya kita yang menconteng arang pada agama kita sendiri. Sebab itulah kalau kita nak sebutkan berkaitan dengan Cabang Adam katakan kita ni nak menegur ni, janganlah kita ni mengecam agama lain. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Al-Kafirun sebagai contohnya, qul ya ayyuhal kafirun tu, ayat terakhir Allah kata apa? Atau Allah suruh Nabi cakap apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Ada tak dalam ayat tu Allah suruh Nabi cerca agama lain? Tak. Allah kata, cukuplah biarlah diorang dengan agama diorang, kita dengan agama kita. Sebab tu kalau kita nak menyebutkan berkaitan dengan etika dakwah, ni kita baru nak masuk tajuk. Masya-Allah. Lagi 3 minit. Okey, saya sebutkan berkaitan dengan apakah di antara peraturan-peraturan dalam kita nak berdakwah. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, Allah menyebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang pertama sekali, bila mana kita nak mengajar orang, pastikan dengan kebijaksanaan. Maksud dia, sebelum mana kita nak sampaikan sesuatu, kita kena fikirkan apakah respon dan juga akibat selepasnya. Kalau kita bercakap hanya menyebabkan orang kecam, orang keji, orang nak caci, maka pada saat itu lebih baik kita jangan buat. Itu contoh ataupun bukti kita ini seorang yang bijaksana. Okey, yang tu yang pertama. Yang keduanya Allah kata apa? Wal mau'izatil hasanah. Ataupun kamu menasihati mereka dengan hasanah, dengan kebaikan. Ramai orang pada hari ini nak nasihat, tapi guna apa? Guna cara perli, guna cara kecam, maka kutuk pula dan sebagainya, sehingga kan kadang-kadang tu sampai sumpah seranah semua keluar habis. Maka pada saat itu kita hanya sekadar mau'izah, hanya menyampaikan nasihat, tapi kita terlupa hasanah tersebut dengan kebaikan. Dan etika yang terakhir, peraturan terakhir, Allah kata apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Allah kata apa? Kalau mereka ajak kita berdebat, maka kita perlu berdebat dengan mereka sekali lagi dengan cara yang lebih baik. Allah kata apa? Kita nak berdebat boleh. Kalau kita ni memang ilmu kita insya-Allah kuat, maka boleh berdebat, tapi pastikan perdebatan kita itu lebih baik daripada orang yang sedang memberikan hujah. Maksudnya orang tu mungkin dengan penuh emosi. Kita relax, tenang, cool. Itu adalah yang antara syarat. Sebab apa? Ramai orang sampai situ dia.
Dia pun lupa pesanan terakhir tu. Allah kata apa? Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilih wa huwa a'lam bil muhtadin. Kata apa Allah kata? Sesungguhnya Allah yang lebih tahu siapa yang dia nak sesatkan dan siapa yang dia nak berikan petunjuk hidayah. Jadi kita ni sekadar memberikan nasihat, tetapi yang nak menentukan sama ada orang tu terima ataupun tak nasihat kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia janganlah terus menghukum, tapi sebarkan kebaikan sebenarnya. Kadang-kadang kita nak tunjuk kebaikan bukan nak riak, bukan nak menunjuk kita baik, tapi kita nak berdakwah untuk ajak orang bermotivasi sama-sama ikut apa yang kita buat. Kan? Dengan cara kita berkongsi, tunjuk contoh. Macam apa yang Abang Adam buat lah dekat social media. Dan dengan cerita tak lama lagi nak dah sekarang dah aktif kat TikTok pula dah. Wow. Baru nak start. Boleh kongsikanlah Abang Adam. Boleh share apa nama TikTok. Adam Kori juga. Adam Kori juga. Tak banyak, baru 400,000 je. Masya-Allah Abang Adam. Tak banyak. Saya baru 39 orang, jadi jangan lupa untuk follow TikTok saya. Okey. Baik, itu antara sedikit lah yang kita boleh kongsikan untuk malam ini, etika berdakwah. Kita ada daripada Abang Kori, ada Chuck, dan juga terima kasih juga kita ucapkan kepada penonton yang panjangkan soalan-soalan anda. Dan insya-Allah esok Haziq kita akan bersama dengan besok ada Haziq juga. Besok tak ada. Besok tak ada. Minggu depan dah. Minggu depan. Besok kalau tiap hari, alhamdulillah. Rabu nanti kita akan bersama dengan Haziq, Dayah dan juga Dai Iman dengan tajuknya sedekah. Seronok topik-topik yang ada di Sembang Sahur ni. Jangan lupa guys untuk saksikan kami setiap hari Rabu dan Khamis. Jumaat tak ada. Pukul 11 malam di TV3. Alright, terima kasih Abang Adam. Terima kasih Madam. Terima kasih. Saya tinggalkan anda dengan persembahan daripada Jawi and Super Friends dengan lagunya Ya Raya. Assalamualaikum. Selamat malam.